المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري ثم إلى روح الشيخ محمد بن أمة نووي البنتاني وإلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Jadi kita nak baca dalam syarah sikit tu. Pada muka 28 fahazihi sifatul wajibah. Tu dah kita nak baca situ. Kata syarih rahimahullah ta'ala, fahadhihi as-sifatul wajibatu lahu ta'ala al-ishruna wal mustahilatu al-ishruna allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan bid-dalili walau ijmalan. Thumma yajibu ay ya'taqida ijmalan annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalati allati la yuhsiha illa Allah ta'ala wa annahu munazzahun an jami'in naqaisi allati la yuhsiha illa huwa. Tengok tu. Habis dah bahasa sifat 20. Maka musnah kita buat kesimpulan dah tu. Dia kata fahadhihi. Dia kata tu. Fahadhihi maka ni for ni orang panggil for tafraq daripada semua sifat yang tersebut mari. Sejak daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman tu.
Nak buat kesimpulan dah lah tu. Dia katakan fahazihi, maka bermula ini mana? Isyarat kepada segala sifat yang tersebut. Hadhihi, yani hadhihi as-sifatu al-mazkuratu. Tu. Hadhihi as-sifatul mazkurah minal wujudi ila akhirih itulah. Tu daripada wujud sampai akhir. Isyarat ke hak tu. Maka bermula ini segala sifat yang tersebut mari daripada wujud sekri dan baqa sampai akhir ni ialah khabar. As-sifatu ialah segala sifat. Tu. Segala sifat ialah beberapa sifat. Khabar tu. Sifat mana? Al-wajibatu lahu. Wajibatu i'rab jadi sifat kepada lafaz as-sifat tu. Al-ishrun ni pun orang panggil sifat juga kepada as-sifatul wajibah tu. Wal mustahilatu tu atap kepada al-wajibatu. Jadi sifat juga kepada as-sifat tu. Tu khabar mubtada ada siap dah tu. Kata dia rahimahullah ta'ala, dan bermula ini ialah segala sifat-sifat yang wajib ia. Apa makna wajib ia? Yang tentu dan sungguh ia. Ia sifat tu tentu dan sungguh. Wajib tu lillah, lahu, lillahi ta'ala. Lahu lam takluk pada wajibah. Wajibah tu sifat kena kepada wajib akal lah maknanya. Sifat yang tentu dan mesti baginya, bagi Allah Ta'ala. Tak terima kata tak ada sifat tu di Tuhan. Tak terima kata tak sungguh sifat tu di Tuhan. Tu macam tu. Sifat yang wajib bagi Allah. Mana sifat yang wajib mana? Al-ishruna, yang 20. Sifat kepada as-sifatul wajibah. Segala sifat-sifat yang wajib, yang 20 sifat. Yang 20 al-ishrun, jadi al-ma'dudah ila al-ishrin. Salah kata kita. Yang dibilang sampai kepada 20 sifat. Ambil daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Tu dikatakan sifat yang wajibah lillah. Maka sebut hak tu. Wal mustahilatu, atap kepada al-wajibatu. Dan ini juga ialah beberapa sifat-sifat. Sifat mana? Al-mustahilatu, sifat yang mustahil. Boleh juga baca lagu tu. Tu. Ataupun kita atap kepada as-sifat selalu. Pun boleh juga. Wan mustahilatu atap kepada as-sifat selalu. Dan bermula ini juga ialah al-mustahilat. Ialah segala sifat yang mustahil. As-sifatul al-mustahilat. Takdir itu juga. Takdir al-sifat itu juga. Segala sifat yang mustahil. Ia. Apa makna mustahil? Yang tentu tidak. Tidak boleh ada. Tak sungguh. Tu. Mustahilat. Segala yang tentu dan tidak. Tak ada. Tak sungguh. Tidak sungguh. Tidak ada. Tidak sungguh. Dia kena kata al-mustahilatu ay alaihi ta'ala. Dia kena kata alaihi jugalah. Wal mustahilatu alaihi. Hak saat ni wajibatu lahu. Hak ni wal mustahilat alaihi. Dan segala sifat mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Mustahil mana? Al-ishrun juga. Sifat kepada al-mustahilat. Segala mustahil, segala mustahilat yang 20. Yang 20. Yang dibilang sampai kepada 20. Ambil daripada adam, lawan bagi wujud, sampai kepada kaunuhu abkama, yang lawan bagi kaunuhu mutakalliman dah. Tu orang panggil mustahil 20 juga. Ya gulawai dia. Segala sifat mana? Allati, yani allati tu sifat kepada as-sifatu juga. Sifat kepada as-sifatu di mula. Ini ni segala ialah segala sifat yang wajib dan segala sifat yang mustahil. Sifat yang wajib mana tu? Allati yajibu. Sifat yang wajib yang allati tu i'rab jadi sifat kepada as-sifat tu. Segala sifat yang wajib yang yajibu, yani syar'an, ini syar'in lah. Ini wajib syara'. Yakni
sifat yang wajib, jadi yang syarak tekan, syarak menekan, syarak paksa. Yajibu tu ini pada syarak, yajibu syar'an. Wajib tu syarak tekan dan paksa ala kulli mukallafin. Ala takluk pada yajibu. Wajib di atas tiap-tiap afrad mukallaf. Kulli mukallafin, kulli fardin min afradin mukallafin. Tiap-tiap orang daripada segala afrad, segala diri-diri orang mukallaf. Siapa dia saja yang cukup dah syarat mukallaf dia, maka wajib dah syarat tekan dah atas dia. Wajib dah atas dia tu. Ingat tak mak, syarat mukallaf ada berapa? Lupa, mabuk tupak. Tu. Ingat tak ada berapa? Syarat mukallaf. Nak boleh panggil seorang tu mukallaf tu ada berapa syarat? Wak paling kanan, kiri, mikir. Tu tak ingat, oh ya betul kata tak ingat. Tak ingat, tu. Tak ingat serah kepada Ming pula, Ming. Lagi buat tanya Fadli pun boleh jawab. Tu. Lagu mana? Syarat mukallaf ada? Ada berapa? La ilaha illallah. Demo ni mukallaf dak lagi. Dak lagi. Mukallaf dah. Mukallaf dah. Syarat mukallaf ada 4. Allah, jangan lupa lah. Royak banyak kali dah. Kitab mana pun dah hurai. Syarat mukallaf nak boleh panggil seorang tu mukallaf. Mukallaf ni orang yang dipaksa oleh syarat tekan dah. Allah tekan, Rasul tekan dah. Untuk nak pikul hukum-hukum Tuhan. Suruhan Tuhan, larangnya Tuhan kena pikul belaka dah. Tu orang panggil mukallaf, orang yang dipaksakan. Maka nak boleh dimasuk dalam syarat mukallaf ni 4 syarat. 1, kena aqil, berakal, bukan orang gila. Yang kedua, kena baligh sampai umur yang disakap oleh agama. Dengan bahawa datahi bagi perempuan bila sampai 9 tahun ke atas, atau keluar mani bagi lelaki, ataupun sampai umur 15 bagi orang yang belum datahi, belum keluar mani. Tu orang balik nama dia. Itu kan? Yalah tak. Lepas tu satu lagi syarat dia apa? Sampai seruan. Tak tanya ji. Kalau tanya ji boleh ayat dah tadi. Sampai seruan agama. Yang ni undang-undang Tuhan tu sapa dah ke dia. Jadi ajaran Nabi Muhammad tu dah sudah sapa. Maksudnya lagu tu sapa. Terima tak terima tu dia. Suku kira. Tapi sapa dah. Tu. Mula ni siapa belaka dah. Ke alat kemudahan duk atas bukit mana pun siapa belaka dah. Kata Islam ni ada namanya Islam, Tuhannya Allah. Apa nama? Rasulnya nama Muhammad, siapa belaka. Cuma nak terima tak terima tu sukulah. Yang keempat ke apa? Cukup sempurna baca indera pencenderaan. Sebut kata pencederaan tu ya ada 5. Tapi maksud dengan pencederaan sini tu apa? Pelihat dan pendengar. Selamat pelihat mata dan pendengar di telinga. Tak tuli tak buta. Tu orang tu mukallaf dah. Kalau tuli dah tak ada wajib. Nak wajib lagu mana? Baca Fatihah nak dengar di pia. Dia tak dengar. Nak terima ajar, nak baca Fatihah pun tak reti, pun tak dengar. Nak baca syahadat lagu mana? Nak baca at-tahiyyat ke mana? Tu kalau buta nak tengok orang rokok sujud belah mana, maka tak wajib dulu. Dengan sebab tak sempurna saat ni tu. Maka cukup syarat tu orang mukallaf dah. Kita ni ialah belaka dah ni. Jangan tak ingatlah mukallaf belaka dah. Mukallaf belaka dah. Mukallaf kali yang ke apa dah. Tu. Mukallaf kali yang ke 100 ke 1000. Tu. Masya-Allah. Maka di situ wajib, sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib makrifatuha bagi yajibu. Wajib oleh mengenal oleh mukallaf akan dia, akan allati, akan as-sifat. Kena idafah makrifah kepada idafah masdar kepada maf'ul.
Tu. Mengenal akan dia akan allati. Tu lah dah aid rajak klik kepada allati. Isim mausul nama dia. Wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh mengenal. Jadi oleh belajar sehingga kenal akan dia. Hak kita wajibnya wajib mengaji. Ma'rifatuha jadi ta'allumuha hatta ya'rifaha. Kena kata gitu dah. Tu. Ta'allumuha hatta ya'rifaha. Dia kena mengaji, wajib kena mengaji akan dia sehingga kenal akan dia. Selama mana tak kenal molek, maka wajib ngaji situ. Tekan syarat tu atas kepala dia semua. Duk berdosa semua tu. Habuai tak kutip mengaji tu. Tu berdosa. Jangan dia buat sedap. Jangan buat sedap. Tu. Ada sogapo kawan tak ada zina, tak ada judi. Ada saja pun berdosa. Habuai tak ada kutip belajar cara sifat tu. Habis itu wajib di atas tiap-tiap mukallaf oleh mengenalkan dia. Mengenal tu tafsilan. Mengenal tu ala sabili tafsili, takluk kepada makrifah. Kena kenal tu atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil, atas jalan curai satu. Orang panggil atas jalan tafsil. Tafsilan jadi ala sabili tafsili. Tafsilan tu i'rab jadi mansubun binazil khafid. Nasak dia tu dengan sebab hazah huruf khafat. Asalnya ala tafsil, ala takluk pada makrifah. Kena akan dia atas jalan tafsil, atas jalan curai satu. Tu kena sosok. Tapi kena sosok ni dua masalah. Lagu mana? Kalau kena sifat yang wajib, kena serta i'tikad berkemaslah hati. Kena sifat mustahil, kena serta tolak yang ada pegang, yang ada bawa tu. Kena tafsir lah ke, tapi kena tak serupa. Kena sifat wajib, kena nak pakar. Kena benda mustahil, kena nak buai. Tu dua tu. Tapi kena berlaku. Tu. Tu. Kena tafsil atau jalan tafsil. Bid dalil. Tu. Kena tu ada jalan tafsil. Han keadaan makrifah tu. Kau dulu. Han keadaan nyo tu. Han pada domain ho. Ha di makrifatuha. Han keadaan nyo sifat sana tu. Kita kena sifat tu. Han keadaan sifat tu mutalabbisatan bid dalil. Bersepakailah ia segala sifat yang wajib sana itu bersepakai dengan dalil. Kena ada dalil. Kalau tak bersepakai dengan dalil, kena orang panggil kena rupa taklid, bukan kena senguti. Tahu tak pergi wujud? Tahu. Hurai sikit. Mana dalil? Tak tahu. Berarti tak kena sungguh. Tu kena sepakat dengan dalil. Tu dah. Bid dalil. Bersepakat dengan dalil kata. Habis itu. Apa tu dah? Faham tak? Tu dalil kira lah. Mari dalil akli, dalil nakli. Kena. Sudah. Kena. Habis itu. Walau ijmaliyan, dia kata. Walau ijmaliyan. Walau kana dalilu ijmaliyan. Dalilan ijmaliyan sekalipun. Tu ijmaliyan tu khabar apa? Khabar bagi kana yang mahzub. Kana serta isim yang mahzub. Tu. Maka takdirnya walau kana. Jadi raya waw tu waw iyah, raya pada ad-dalil tu. Walau kana dalilu dalilan ijmaliyan. Dan jikalau adalah dalil itu ialah dalil yang bangsa ijmal, yang bangsa umum, yang bangsa borong. Orang panggil dalil ijmal, yang bangsa umum. Tahu borong-borong tak pada. Lagu mana? Tak pandai nak hurai satu-satu dah. Tu. Tak ada pandai nak kira dalil tafsili, jikalau. Tak pandai nak royak, tapi reti dah. Reti marah hati dah. Mana dalil kata Tuhan kuasa? Alam ni cuba tengok. Siap tak pandai nak royak tapi tu you fikir macam muka dia ngaji mari dah.
Dia dengar yang mengaji, dia fikir-fikir tapi tak nak royak ya. Tak apa dah secara tu pun. Mana dalil kata Tuhan ada sifat iradat? Alam ni, alam ni semata. Jawab alam ni semata. Alam ni tu hak reti dalam perut. Hak reti dalam hati, bukan alam ni dalam bibir mulut. Alam ni hak pasal ngapa tu tak ada juga. Wujud artinya ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Kidam arti sedia, lawannya baru, dalilnya alam ini. Alam ini tu tak jadi. Waktu tu pasal ngapa ingat mulut tu tak jadi. Ya kena mengaji, kena mengaji. Tu dia. Hak dak royak sama tu lah. Habis. Maka wajib kena so. Maka orang hak reti dah ni wajib kena menyapa pula bagi orang yang menuntut mengajar. Kalau orang minta bagi kita mengajar bab-bab sifat Tuhan, kena mengajar kalau kita reti. Wajib kena mengajar. Kalau reti, kalau tak reti haram mengajar. Ada pengarut saja. Wajib mengajar kalau reti dah, wajib mengajar. Kalau orang mari minta nak mengajilah. Habis situ. Ada pun anak bini, hak tu tak minta mengaji pun wajib kena mengajar semata. Bini tak nak minta apa, bini kata tak usah mengaji. Tak leh. Anak tak usah mengaji. Tak leh, wajib kena mengajar semata. Hak tu walaupun tak minta mengaji pun. Tapi orang luar daripada anak bini kita tu, kalau dia tak minta mengaji tak apalah. Tapi kalau dia mau minta mengaji, wajib kena mengajar. Wajib kena mengajar dia. Habis situ. Tak ada apa tu. Hak tu kita lepas dah lebih kurang. Kemudian kata summa yajibu. Kemudian summa litartib zikri saja. Litartib abangi summa litartib zikri. Orang panggil susunan yang bahasa sebutan ya. Ya bukan litartib wa tarakhi dak. Nak tak mana dulu pun tak apa. Nak tak hak mana dulu ke dia tak ada masalah. Summa kemudian dia kata lepas pada tu yajibu ay ya'taqida, wajib jadi oleh syarak, wajib pada syarak pula. Yajibu ay syar'an, wajib pada syarak pula. Dia kena katakan yajibu ay alaihi lah, ala kulli mukallafin tu juga tu. Kemudian wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf pula. Wajib atas dia tu pula, wajib ay ya'taqida. Ayat takidah takwil masdar tu jadi fa'il bagi yajibu. Tu. Ya'taqada ya'taqidu, masdar dia bunyi lagu mana? Ya'taqada fa'il madi, ya'taqidu mudhari', masdar dia i'tiqadan. Tu masdar dia. Maka ambil masdar hak takwil dah tu lah jadi fa'il bagi yajibu. Maka jadi i'tiqadu. Domain dalam ya takidu tu domain mustatir takdir huwa rajak kepada kullu mukallafin. Maka kena buat domain tu bila sudah hancur dah maka domain tu kembali jadi isim zahir, bukan domain zahir panggil. Domain barid bukan domain mustatir dah. Maka kena katakan yajibu i'tiqaduhu. Dia kena kata gitu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh bahawa i'tiqad iyo, bahawa pegang iyo kullu mukallafin, ia kena pegang kemah dalam hati dia masing-masing. Kena i'tiqad wajib juga ni, wajib sebagai wajib fardu ain ni. Yajibu ni kena kata orang ni yajibu ai wujuban ainiyan, bukan wujuban kifaiyan dak tu, wujuban ainiyan. Kena takdir lagu tu. Summa yajibu, kemudian wajib. Jadi wajib sebagai wajib yang bahasa ain, wajib fardu ain, wujuban ainiyan. Wajib ay ya'taqida oleh bawa i'tiqad iyo kullu mukallafin. Ia kena i'tiqad di kemah dalam hati dia. Pegang teguh kemah dalam hati, kejap. I'tiqad tu ijmalan. Nak kira lagu mana? Boleh kata al ijmalan ay alal ijmali ala sabilil ijmali, boleh juga. Ijmalan tu i'rab nak jadi i'rab jadi mansubun binazil khafid pun boleh. Nasab dengan sebab hazah huruf khafat. Takluk kepada ta'taqidu.
Kena i'tiqad atas jalan ijman, atas jalan borong, atas jalan umum. Borong ni pakai dengan cara umum gitu. Geti borong tu dah. Atas jalan umum gitu ya. I'tiqad atas jalan umum ataupun kita kata ijmal aja ni i'tiqad dan mujmalan, boleh kata gitu. Kalau kita nak i'rab jadi maf'ul mutlaq, sifat pada maf'ul mutlaq yang mahzub pun boleh, tapi kena takwil jadi wasah lah. Boleh juga tu. Wajib oleh bawa i'tiqad ia mukallaf tu ijmal atas jalan umum atau jalan ijmal. I'tiqad belah mana? Annahu tu maf'ul bagi ya takkid, maf'ul bagi ya takkid dekat situ. Kerana bermakna akan bahawa i'tiqad lah ia atas jalan ijman, kena i'tiqad dengan cara borong-borong. I'tiqad lagu mana? Annahu akan bahwasanya Allah Ta'ala, akan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, kena i'tiqad kata Allah Ta'ala tu. Khabar annanya mutasifun, bersifat ia Allah. I'tiqad kata Allah tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tu bersifat ia Allah. Bersifat takluk pada mutasif. Bersifat bijami'in kamalati, bersifat dengan sekalian sifat kesempurnaan. Kamalat, kesekalian sifat kemuliaan. Al-kamalat as-sifatil kamalati. Kena kata gitu. Bijami'i as-sifati al-kamalati. Itu mausuh dia. Tu. Yakni sifat-sifat ketinggian. Bermakna gitu dah. Tak kena kata sekesempurnaan lah. Banyak perkara. Bersifatlah ia Allah Ta'ala dengan sekalian, dengan semua sifat-sifat ketinggian dan kemuliaan. Sifat yang tinggi, sifat mulia, ada tu berlaku di Tuhan. Tu. Sifat ia berlaku. Sifat hak comel, sifat hak tinggi, sifat hak mulia, sifat ia berlaku tu. Sifat Tuhan berlaku tu. Tu. Tu yang kita tu. Semua sifat yang comel, sifat mulia, sifat yang tinggi, sifat dia berlaku. Lepas tu banyak mana sifat tu? Allati, sifat kepada al-kamalat. Segala sifat kemuliaan zat itu, allati la yuhsiha illallahu. Segala sifat kekamalat, segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan dan ketinggian yang allati, sifat kamalat yang la yuhsiha, yang tidak menghenggo akan dia, tidak dapat menghenggo, tidak dapat menghenggo, tidak menghenggokan, tidak menghabiskan dan mensakatkan akan dia, akan allati, akan kamalat. Segala kamalat yang tak dapat menghenggakan dan menghabisikan akan dia, illallahu, malaikan oleh Allah jua. Tak dapat menghengga akan dia akan sifat tu, malaikat oleh Allah jua. Allah je yang dapat menghenggakan sifat. Banyak mana sifat kamalat tu ha? Oh banyak, tak dapat tak terhengga. Tak terhengga. Tidak ada siapa yang dapat menghenggakan dan tidak siapa yang dapat mengetahuikan, malaikat oleh Allah jua. Ni ingat ni. Tu. Dalam keadaan sifat tu tak terhengga, Allah tahu. Tahu kata ada banyak mana. Tahu lagu mana. Bila tahu kata ada banyak mana, berarti terhengga. Oh, hak munduk kata berarti terhengga tu otak mung fikir. Ilmu mung akal mung yang Tuhan beri sekadar tu saja. Tak siapa dah. Akal kita boleh fikir sekadar benda yang lagu mana Tuhan beri otak kita. Otak kita fikir setakat kalau benda tu boleh kita hengga, benda tu benda yang terhengga, benda yang kita tahu. Bila tahu tu benda berarti terhengga. Itu kita. Tapi Allah Subhanahu Taala ilmu dia tu sangat sempurna. Lagu mana ilmu tu benda tak terhengga, dia tahu juga kata ada banyak mana. Boleh ke? Boleh ke? Tak leh tu otak mung.
Ilmu Tuhan boleh. Ilmu Tuhan boleh. Tu. Sebab tu dia mau kata nafas ahli syurga. Ahli syurga ni bernafas juga. Nyawa tu baik, nyawa masuk, nyawa tu baik, duk nyawa tu pompe. Lepas tu ahli syurga ni duduk dalam syurga lama mana? Selama-lama tak binasa dah, selama-lamanya. Kalau tu orang tanya, nafas ahli syurga ni banyak mana? Tu dia. Kita kata, moga benda tak suk. Nak tahu di mana? Tak suk ada. Nak tahu di mana? Tak tahu tu kita, Allah tahu juga. Allah tu ilmu dia dalam keadaan tak terhenggakan bilangan nafas ahli syurga tu, Tuhan tahu kata banyak mana bilangan dia. Wa hakaza sifat kamalat dia tahu. Ya tahu. Di situ. Tikok kena mengaji kemah. Tu. Umi ambil sini duk pergi duk tolong juganya di sifat kalam, sifat apa samek basat tu. Sifat tuli ni sifat lekeh. Sifat pereh, bukan sifat kemuliaan. Kalau gitu mustahil Tuhan ada bersifat dengan lekeh tu. Tinggi tu, itu tolong. Ambil hak tu gitu tolong. Ambil hak ni. Tu. Habis bersifat dengan sifat ketinggian. Wa annahu, ini atop kepada annahu ta'ala mutasifun. Orang panggil atop lazim di atas malzum dah tu. Kerana lazim daripada bersifat dengan kamalat, ternafilah sifat kekurangannya. Lazim dah. Kalau itu atop wa annahu, wa ni atop kepada annahu ta'ala min atfil lazimi alal malzum. Orang panggil tak sebut pun tak apa dah. Tak sebut pun tak apa. Sebut pun kau comel lagi, kau terai lagi. Tu. Nampak tak? Tu. Habis. Dan i'tikad pula annahu akan bahawasanya Allah Ta'ala tu munazzahun, yani mutanazzihun. Apa makna mutanazzihun? Tersuci ia. Munazzah dengan makna mutanazzih. Isim maf'ul dengan makna isim fa'il. Orang panggil munazzahun tu isim maf'ul atau wazan taf'in. Tapi murad dengan isim fa'il atau wazan tafa'ul. Tu masuk lebak majak belaka tu. Majak belaka tu. Cecek pe majak tu. Tu. Orang panggil majak mursan nama dia. Wa annahu bahwasanya Allah Ta'ala tu munazzahu, yani mutanazzihun, tersuci ia Allah. Tersuci. Apa tersuci? Terlepas. Tak berkait. Terlepas ia Allah Ta'ala. Tersuci dan terlepas an jami'il naqaisi. Tersuci dari tersuci dari jami'in naqais, dari sekalian kekurangan, segala kekurangan. Naqais, segala kelekehan, kerendahan dan kelekehan. Sifat hok pereh-pereh tu tak ada. Sifat lekeh-lekeh tu tak ada. Tersuci daripada semua naqais. Naqais. Tu habis itu. Sifat kekurangan, sifat mustahil lah ni. Naqais ni sifat mustahil lah tu. Segala sifat kekurangan mana? Allati, sifat kepada naqais. Segala kekurangan yang la yusiha illa huwa juga seperti tu. Segala sifat kekurangan yang tidak terhingga, tidak menghinggakan akan dia, akan allati, akan naqais. Tak dapat menghinggakan akan dia, akan naqais tu. Tak dapat menghingga juga illallahu, malaikat oleh Allah juga. Ya moga lazim dah. Tu. Sifat kemuliaan tu banyak mana? Ya tahu. Sifat hak lekeh banyak mana tu? Hak tak ada di dia? Ya tahu. Sifat kemuliaan banyak mana yang ada pada dia? Ya tahu. Sifat kelekehan banyak mana yang tak ada pada dia? Ya tahu. Kita lah tu. Ya tahu. Itu maksudnya lagu tu. Boleh faham dah? Boleh kerti tu.
Tahu berlaku. Tahu. Tu. Bukan tahu kata ada pada dia tak? Tak ada pada dia. Tu munazzahun. Itu maknanya. Habis itu boleh. Ada. Tu. Tu hak tu kena i'tiqad juga. Moleknya kalau kita mengajar sifat 20, kita mehak ning tu baik naik dulunya. Royak ke air kapung dulu, kita royak hak borong dulu. Sebelum pada amal nak mengajar 20 sifat ni dah, kita kena pergi kemah dululah. Kata Tuhan kita ni bersifat dengan semua sifat kemuliaan. Sifat hak mulia-mulia, sifat yang terpuji, sifat yang mulia, sifat yang kesempurnaan dan ketinggian tu semua hak dia. Semua hak comel tu dia belaka tu bersifat. Tu ingatlah kita dulu. Lepas tu semua sifat hak tak comel, tak molek, lekeh, perah, hina, hak tu tak ada belaka di dia tu. Tu i'tiqad lagu tu dulu. Molek. Lepas tu kau hurailah hak tu kau nak i'tiqad dulu. I'tiqad dengan cara ijmal nama dia. Tu habis itu. Boleh dah. Tambihani hazani tambihani. Tu dia. Habis itu. Bermula ini kedua-dua ni ialah tambihan. Jadi munabbihani, mana dua perkara yang menjagakan. Tambih bermakna munabbih, tambihan dengan makna munabbihalah. Yang kena kata ini, hadzani amrani munabbihani. Yang kena kata gitu. Bermula ini kedua-dua ni ialah dua pekerjaan yang menjagalah oleh kedua-dua. Menjaga akan kita. Orang panggil penjagaan. Hak dia mau terjemah dengan mana penjagaan tu mari daripada tambih dengan makna munabbih dah. Adapun kalau tambih dengan makna tambih biasa kena makna menjaga, bukan penjagaan. Penjagaan tu isim fa'il. Penjagaan tu benda yang menjaga. Tu munabbih dah tu. Munabbih dah. Habis itu. Kalau itu kata dia bermula ini ni ialah dua penjagaan. Tu berarti benda penting lah ni. Kalau tak tolong beringat kadang galik. Dia katakan al-awwalu al-amrul awwalu ataupun an-tambihul awwalu. Bermula perkara yang pertama daripada dua. Al-awwalu minat tambihaini. Dua daripada dua tambihnya gapo? Ni. Pertamanya ialah. Dia tak ada. Kalau kiam tak ada khabar ni ayat kan. Ulima mimma marra anna sifatil ishrina arba'atu aqsamin. Yalah tak bah? Tu. Yalah tak bah Fadli? Fadli mari jauh tu. Tu. Dia mari dengan rindu tu. Mari dengan rindu. Tu. Sana. Padahal dah kita ni becek setar tak? Pasal sepelama dah. Perli dah. Pasal sepelama tak? Tu. Kalau nak we di dewasa dekat sok mau buat lagu mana? Kena sentiasa berdoa we. Kalau kita sentiasa berdoa kepada orang yang kita ingat tu, kita akan rasa dekat sama-sama. Dia sendiri pun akan rasa dekat dengan kita sama-sama. Tu. Sebab Nabi kita ada selawat ke dia sama. Kita rasa dekat dengan dia. Dia pun rasa dekat dengan kita. Tu lagu tu juga. Saudara kita. Orang tua kita masa kita. Doa sama. Ni sikit-sikit masa nak klik rumah. Kita ingat orang tua. Doa ke dia. Doa acak. Doa acak. Tak ingat Dia rasa dah dekat. Dia rasa dekat. Doa ke dia. Doa ke dia. Doa ke dia. Rasa dekat ni je. Dia rasa dekat tu dia tak ingat lah. Tak ingat maknanya tak rindu sangat ni. Nak klik semacam. Tu lagu tu. Lebih lagi segala orang yang berjasa kepada kita tu doa with dia. Tu. Tu habis hidup seru. Allah Ta'ala hubungi roh tu. Tapi ada hubungi roh. Maka kata musannif rahimahullah, ulima mimma marra, diketahui, ditahu, digerti, dipaham. Ulima tu ni fuhima, dipaham
diketi, dipaham, mimma, daripada, dipaham dan ditahu daripada barang, daripada huraian mana, mimma jadi minat taqriril ladzi marra, ma tu kena kepada huraian tu, ma tu kena at-taqrir, taqrir maknanya huraian, mimma marra minat taqriril ladzi marra ay marra bayanu, diketahui dan ditahu daripada huraian yang telah lalu oleh menyatanya oleh menyata ma. Marra ay marra bayanuhu, kena takdir lagu tu dah. Jadi lalu dah dalam bahasa sifat 20 dulu. Kalau kita buka kitab ni temung ni. Pasal kita ngaji baru ni je. Tulis lalu muka berapa marra tu. Kok yo bagi siap dah masa tu hak kita duk baca cepat-cepat. Kata ada salbiyah, ada nafsiyah tu. Muka apa? Ada dulu, betul mana? Tak ingat lah. Marra tu kalau kira-kira dia becek suku-suku. Marra ni pada sahifah, kalau kitab kita hak kita dak pegang ni sahifah 18. Tu dia kata wa hadhihi sifatus sittu al-ula minha wa hiya al-wujud tusamma nafsiyatan wal khamsatu ba'daha tusamma salbiyatan. Tu ma marra di situ. Satu, kata marra ai fi sahifah ai fi sahifah 18. Tu pada sahifah 18. Lepas tu sahifah mana satu lagi? Dan sahifah 25. Dan sahifah 25. Mana sahifah 25? Wa hadhihi sifatus sab'atu wa hiya al-qudratu wal iradatu tusamma sifatil ma'ani. Tu. Di hujung di belakang di bawah tu. Muka 25. Tu dua. Marra situ. Maksudnya kita nak berjaga sekali lagi ya. Dia kata wa ulima, dan diketahui daripada huraian yang tersebut pada yang telah lalu menyatanya pada muka 18 dan muka 25 tu. Nyata dah di situ. Lepas tu kita tengok sendirilah. Marra telah diketahui daripada barang yang telah terlalu dah annas sifata. Naib bagi ulima baca anna wajib lagu tu kerana sini tempat masdar. Diketahui daripada barang yang telah lalu mari dah pada bulan puasa lepas baru ni. Diketahui annas sifatil isyrina, diketahui akan bahawasa segala sifat-sifat yang 20 itu. Sifat 20 tu isyri itu sifat kepada sifat. Bahawasanya segala sifat yang 20 itu arba'atu aqsamin qabah. Ialah 4 bahagai. Ada 4 bahagai semua ke? Sifat 20 tu bila kita bagi tu ia ada 4 grup semua. 4 bilik, 4 cong. Tu 4 puak. Mana hebat tu? Badal pada arba'atu. Nafsiyatun, sifatun, sifatun nafsiyatun. Kena takdir lagu tu ya. Mausul dia so ya kan? Sifatun nafsiyatun. Satunya ialah sifat nafsiyah. Hak ni tak saya tanya. Kalau tanya tak boleh jawab pun tak bangkalinya. Apa sifat nafsiyah? Tu.
Dia jawab pula. Lebih lagi orang yang baru mari tu je letih-letih pula awak mutu dah. Kau tanya, kau ngatau. Tu. Gapo sifat nafsiyah? Tanya memang memang jujur. Kenapa? Tak ingat pula. Tu. Mabuk tupak semua tidak. Duk makan tupak banyak doa apa? Tu lupa habis. Tu orang ni nak ayat kata kita kena lehan ngaji semua usaha. Jangan duk rasa reti. Tengok reti dah pun jadi tak reti semula. Cidik pun jadi bodoh pula. Tu kita tinggal. Maka orang yang sentiasa istiqamah ni bodoh-bodoh dia pun dia jadi cerdik akhirnya. Moga tetap sama-sama. Hak tinggal tu cerdik dah pun jadi bodoh. Moga lupa ni. Tu. Tu duk le medan semualah. Mak dah. Mak tu tahu dah tapi saja dia je. Depan orang ramai ni malu gitu. Sore pun. Tu. Tengok dia kata 4 bagaimana nafsiyatun sifatun nafsiyatun sifat yang bangsa gapo? Yang dibangsa kepada diri. Sifat nafsiyah sifatun mansubatu ila nafsi. Asal nafsi dengan mana azat. Sifat yang bangsa kepada diri, kepada zat. Apa makna sifat yang bangsa diri? Sifat yang seakan-akan diri mausuh dah benda tu. Tu. Tengok sekaligus yang tak beza dak. Ia muka nampak tu Nah, batu ada, batu bersifat dengan ada. Duk betul mana ada tu? Ada tak ada li. Tapi reti di batu. Reti lagu mana? Tengok batu ada. Batu ada. Tengok yang kecek. Reti ada sebab batu ada. Kecek banyak kali ada. Pasal apa? Pasal wujud sendiri tu seakan-akan diri batu dah. Padahal dia sifat. Walaupun dia sifat pun seolah sedaging dengan seolah-olah sedaging dengan batu dah. Tengok pak tu tak ada beza apa. Tak serupa dengan putih hitam tu nampak duk tepi tu, nampak zahir di batu tu. Adapun wujud sendiri tu seakan-akan diri musuh dah. Tu seakan-akan diri benda tu dah. Maka tu je sifat nafsiyahnya mana? Wahia dan iaitu nafsiyah tu ialah al-wujudu, ialah sifat wujud ada sifat nafsiyah. Ni ya. Wasalbiyatun, yani wasifatun salbiyatun. Kena takdim jamaklah ni. Moga salbiyat ada 5. Nafsiyah tu kena takdim sifatun kerana ada ya. Wasifatun salbiyatun atau pada nafsiyatun tu. Dan segala sifat-sifat yang bangsa salb, sifat-sifat yang dibangsa kepada ternafi. Sifatul salbiyatun, sifatul mangsubatun ila as-salbi. Salbi dengan mana al-intifa. Sifat yang dibangsa kepada ternafi benda. Apa makna bangsa kepada ternafi? Bila sebut sifat tu, reti kata ternafi benda yang tak layak di Tuhan. Bila sebut kidam sedia, reti kata tak baru. Baru tu tak layak. Ternafi baru tu. Bila sebut kata kekal, baqa, maka reti kata tak binasa. Binasa tu tidak layak. Ternafi binasa tu lah. Tu tak binasa, tu ternafi binasa. Maka tu apa panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang bila sebut reti, orang panggil reti kok tak. Tu reti kok ternafi benda. Tu dia. Dia tupu ke hak tu selalu dah. Tupu ke hak tu selalu. Hak tu kita lepas dah. Salbun, sifat yang bangsa ternafi benda yang tidak layak dengan Allah. Mana salbiyah? Wahia dan iaitu salbiyah. Tu sifat salbiyah tu ada berapa? 5. Mana sifat salbiyah? Al-qidamu. Apa makna qidam? Artinya sedia. Al-qidamu ay az-zati, sedia yang zati. Wal baqa'u, kekal yang zati. Al baqa'u zati.
wal qiyamu bin nafsi, bukan wa dak tu. Tengok dalam kitab ni. Bin nafsi ba bukan wa. Pakai beki lah. Beki. Dan qiyamu bin nafsi ada dengan cara diri. Wal qiyamu bin nafsi ada dengan cara diri. Ada cara diri. Bila kata ada cara diri, ternapi ke apa? Ternapi dua perkara. Ternapi ke apa situ? Ternapi ke apa? Satunya ternapi yang menjadi. Ternapi kena jadi. Tu. Dan ternapi menupai pada zat. Tu qiyamu bin nafsi. Ternapi dua. Bila sebut kata ada cara diri, tak kena jadi, tak tupai benda lain. Tu dia. Habis. Tak apalah tu. Itu salbiyah. Wal mukhalafatu lil hawadithi. Dan bersalahan Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadithi akan segala perkara yang baru. Maka bila sebut kata tak serupa, ternapi serupa. Bila kata bersalahan, ternapi serupa. Tak serupa, benda baru. Tu tak ada masalah, kita mengaji banyak dah tak sibah dah. Tak sibah panjang lebar tu. Wal wahdaniyatu dan as-so pada zat, sifat dan af'an. Tu as-so Allah Subhanahu wa taala. Maka lima tu panggil sifat ke apa? Salbiyah. Ingat itu mah weh. Sifat salbiyah ada apa? Lima. Tu. Dia kata wujud satu, kidam lima, kudrat tujuh. Dia kecil lagi tu orang tua. Wujud satu, kidam lima, kudrat tujuh. Bagaimana? Wujud satu, lepas tu kidam lima. Kidam tu bila lagi lima. Kidam bakok mukhalafah lima, kiamat ni wadaniyat. Tu. Kudrat tujuh. Kudrat iradat ilmu ayat sampai masuk kalam. Jadi tujuh. Orang tua dulu yang mudah mengingat lagu tu ya. Mak nak ingat lagu tu juga ana. Tua dah lagi gitu ya. Jangan nak ingat lagu tu lah. Ingat lagu tu cara orang tua. Orang tua pasal bayar nak mengaji, bayar nak ingat lah. Wujud satu, kidam lima, kudrat tujuh. Dia kata tu. Tu. Tu orang panggil salbiyah tu lima, kidam lima, kidam lima. Kidam sampai ke wahdaniyat tu lima. Wasifatu ma'anin, idafah tu atop kepada nafsiyatun. Dan segala sifat yang ialah perkara yang ada dirinya. Ma'anin dengan mana benda yang ada dirinya. Ma'anin jamak daripada ma'nan. Ma'nan dengan makna mawjud, dengan makna wujudi. Kalau gitu sifatun ma'anin tu idafah lil bayan nama dia. Segala sifat yang ialah perkara yang ada pada zat Tuhan. Tu sifat ma'ani. Sifat yang diri sifat sendiri tu benda ada di zat. Kalau ibarat kepada benda baru ni kena ke arat lah. Sebab putih yang ada di ketah tu. Putih tu ada. Sifat yang besar ada di ketah. Ada sebab kita nampak. Tu. Maka sifat ma'ani pun lagu tu lah. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan zatnya untuk dilihat, maka kita akan dapat melihatkan juga sifat-sifat itu ada pada zat Tuhan. Bagaimana wallahu a'lam. Tu. Sifat ma'ani mana? Wahiya sab'atun, ada wah sekali. Wahiya sab'atun, dan iaitu sifatu ma'anin tu ada tujuh. Ni kudrat tujuh ni. Mana tujuh tu? Bada pada sab'atun. Al-qudratu wal-iradatu, kudrat perkuasa, wal-iradatu perkehendak, wal-ilmu pengetahuan, wal-hayatu dan perhidup, was-sam'u dan pendengar, wal-basaru dan pelihat, wal-kalamu dan perkata. Kudrat tujuh. Tu bahaya dah. Ingat molek. Wasifatun ma'nawiyatun. Ni bentuk sifat ni bukan idafah. Wasifatun ma'nawiyatun, ini atap kepada nafsiyatun juga tu. Dan segala sifat ma'nawiyah, segala sifat yang dibangsa kepada ma'ani.
Segala sifat yang dibangsa kepada ma'ani, bangsa kepada ma'ani sebab ia berekir dengan mana ma'ani. Bila ada ma'ani, ada dia. Bila ada ma'ani, sabit dia. Bila ada qudrat, sabit kaunuhu qadiran. Bila ada iradat, sabit kaunuhu muridan. Sebab itu bangsa klik ke malzum dia. Tu. Dia tu lazim, maka bangsa klik ke malzum dia. Orang panggil sifat maknawiyah. Sifatun maknawiyatun. Wahia, kalau kita ngaji kitab tinggi-tinggi lagi, ulama bahas tu. Lafaz maknawiyatun tu gana tak kena kecek maknawi. Tu. Tu padahal kalau nak buat nisbah tu, ya tak buat nisbah lagu tu maknawi. Tu. Tak apalah, kau kira semula lah tu. Wahia, dan iaitu sifatun maknawiyatun tu ada berapa? Ya tak royak dah, yang moga makna ya royak dah kata ada 7. Maka maknawiyah pun dengan cara berekir lazimnya ada 7 jugalah. Wahia, dan iaitu sifatun maknawiyah tu apa? Kaunuhu qadiran, hak baru ngaji tadi. Ialah keadaan Allah Ta'ala tu qadiran, yang berperkuasa. Tuhan bersifat berkuasa, Tuhan yang berkuasa, keadaan Tuhan yang berkuasa. Tu ialah tu kaunu, tu sifat manawiyahnya. Wa muridan, bukan au sunguti wow. Hamzah tu buailah bulat-bulat taruh. Jaga kata itu lebih. Tu. Orang taubat pernah mata juga malam-malam bakalinya duk taubat ni. Sampai sini tengah malam dah. Dia pernah. Dia muka tengok dalam kitab Taubat Halabi tu, alif tu berkait sungguh. Qadiran, alif diran tu alif. Lepas tu wa tu ya ada lepas pada alif tu lalu. Wa muridan. Sungguh tu sabit jadi nak tukar dengan au pun. Tu. Wa ya kaunuhu qadiran wa muridan. Jadi wa kaunuhu muridan tu lah atau pada qadiran. Dan keadaan Allah yang berkehendak au alim wa aliman. Tu wa aliman, dan yang berpengetahuan, wa hayyan, dan yang berhidup, wa sami'an, dan yang berpendengar, wa basiran, dan yang berpelihat, wa mutakalliman, dan yang bersifat perkata. Tu dia. Hak tu lepas dah. Tu dia. Letih dak ngaji usul, letih juga. Letih juga. Tapi jangan letih untuk nak senang, kata panggil. Jangan letih untuk nak senang. Wah, dia lagi duk usut. Jangan letih duk berjiruh dengan duk buat pahit tu dah jiruh pun dia. Duk tunggu pian marah tu, Allah susahnya. Kalau hujan mari sehari dua, selga tak kena jiruh ini. Hujan mari dah. Pian buah pun letih pula, kena duk ikat, kena tamak dahai pula dah. Kena duk letih, duk tunggu tupar pula dah. Tengok letih. Dunia tu letih boleh. Pasal nak boleh sekut dua tu je. Akhirat letih tak boleh. Untuk nak selamat selama-lamanya. Tu hak tu yang fikir juga kita. Letih tunggu. Wah dia. Tak tahu lagi. Kata harga nak naik ke jatuh tahun ni. Tapi letih dulu. Jangan letih dulu. Tapi hak ni cerak-cerak dah kata harga tak akan jatuh. Harga yang kau naik semata. Tapi tak jangan letih. Tak tahu. Habis itu. Hak tu hak nampak tengok tiap kalinya. Hak ni tak nampak tengok lagi. Bukan tak nampak tengok lagi. Kerana kait dengan lagi. Dunia hak nampak tengok dah. Akhirat tak nampak tengok. Yang kata gitu. Akhirat tak nampak tengok lagi. Nampak tengok juga. Nantilah. Gitu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi ats-tsani al-tanbihu ats-tsani min at-tanbihaini. Bermula penjagaan yang kedua. Tengok mak dah tengok jam pula ana. Letih dah ana.
Mula buka apa ni? Milai betul tak? Beloteng ke? Tak boleh, milai lebih. Milai setengah. Ni 10, setengah. Sejai dah. Sejai dah. Tengok lagi. Tengok sikit kalau rasa rak kita pergi. Kalau rasa tak rak kita beradu, kita berhenti. Tengok. Tengok. Asani bermula penjagaan yang kedua. La yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani. La yata'allaqu, tidak bertakluk. Apa makna tidak bertakluk? Tidak bertugas, tidak bekerja, tidak bertugas, tidak jemur gi. Itu tidak takluk. Tidak bertakluk, tidak bertugas. Illa malaikat ma oleh barang. Malaikat oleh barang. Barang mana? Barang yang kana, yang ada ia barang. Kana dengan makna wujida, gitu je. Kana tamah. Min tu bayan pada ma. Min bayan pada ma. Tidak bertakluk. Malaikat oleh barang yang didapat akan dia akan barang. Apa dia ma tu, barang tu gapo? Min sifatil ma'ani. Tidak bertakluk oleh barang yang adalah ia daripada segala sifat-sifat ma'ani. Kecek mudah-mudah kata, tidak bertakluk malaikat oleh segala sifat-sifat ma'ani ya. Sifat ma'ani ya, ya takluk ya. Sifat salbiyah tidak takluk. Nafsiyah dak. Maknawiyah dak. Itu dia. Itu sifat ma'ani ya. Ya sifat ma'ani. Lain pada hayat so lah dah. Lain pada hayat so. Kecek lagi tu, kecek dengan cara umum ya. Sebab depan ya royak dah, ya royak waktu baik mari tu. Tu. Sifat ma'ani jua yang bertakluk. Wa wajibun ta'liqu dhis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Tu. Wajib kena takluk semua sifat-sifat ma'ani yang 7. Wadhi tu sama sifatan nafsiyah summa yataliha khamsatun salbiyah wa yalqidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi. Apa dia? Dari qaidah kata ini. Lepas tu buat khamsatun salbiyah wa yalqidam bizzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi apa? Tak kira ingat. Wa yalqidam bizzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bin nafsi. Apa? Qiyamuhu bin nafsi. Aduh. Sikit je. Tengok tu habis sakut. Tu habis sakut ni bakal tu nak tanya buat kita dah ni. Tu waditu sama sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah wa yalqidam bizzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia. Qiyamuhu bin nafsi. Tak boleh. Boleh tupai biar tik ramai-ramai. Ming. Abang kena buka pula. Ni tengok-tengok baru duk berhenti star je. Biar ya ni. Kena san? Qiyamuhu. Tu.
Cari saya mata Kharidatul Bahiyah nama dia. Usaha ngapalah. Mata tu berkat tu. Allahu Akbar. Mana? Tak boleh tu. Boleh tu lah je. Tengok. Allah. Binafsin qiyamuhu binafsihi nintattuqa. Tak ada bin nafsi dah. Sampai tu jadi pening tu. Wa yalqidam bizzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltattuqa takhaluful lil ghairi wahdaniyya bizzati aw sifatihil aliyya wal fi'li fattasiru laysa illa lil wahidil qahari jalla wa ala wa man yaqul bitab'i aw bil illa fazaka kufrun 'inda ahli millah. Tak apa lagi. Wa man yaqul bil quwwatin muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti law lam yakun muttasifan biha lazim hudusuhu wa huwal muhalul fastaqim li'annahu yufdi ila tasansuli wad-dawri wal mustahilul munjali fahuwal jalilu wal jamilu wal wali wat tahirul quddus war rabbul ali munazzahun anil. Tak apa lagi betul mana? Dekat dah. Munazzahun anil hululi wal jiha wal ittisali lil infisali wasafa summal ma'ani sab'atul lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i hayatuhu wa qudratun irada wa kullu syai'in kainin arada wa iyyakum bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira. Musnad tak sebut dah maknawiyah. Dalam Kharidah Bahiyah tak sebut sifat maknawiyah. Maka dia sendiri pula pergi sebut dalam syarah dia tu, syarah dia tu. Isyarah, maka dia sebut maknawiyah dalam syarah dia. Oleh matai tak sebut lah. Tu yang riwayat sekadar kata wa wajibun ta'liqu dhis sifati, wajib kena bertakluk semua sifat maknawiyah tu. Summal ma'ani sab'atul lirra'i tu. Tu dah. InsyaAllah usaha ngapa kita sedap mata tu sikit tapi yang dia melengkapi juga. Melengkapi. Habis. Maka kata dia wahia dan iaitu waw isti'nab hiya mubtada. Mana khabar dia? Aqsamun arba'atun. Depan. Dan iaitu sifatun ma'ani. Dan iaitu segala sifat ma'ani ni kau dulu min haisut ta'alluqu wa adamu. Han keadaan ia min tu takluk mahzub jadi han pada hiya. Dan iaitu segala sifat ma'ani tu han keadaan ia sifat ma'ani tu min haisu dari sekira-kira. Ni tilik segi, dari segi kecek bahasa kita. Dari sekira-kira at-ta'alluqu. Baca at-ta'alluqu tu lepas pada haisu tu. Walaupun ada raja ada pun lama alik-alik min haisu ta'alluqi dak. Dia haisu tu kena idafah pada jumlah. Wa alzamu idafatal ilal juman haisu wa ib. Dia idafah pada jumlah. Lepas pada haisu ni jumlah tu. Wa ta'ala tajalli takdir khabar mari pun. Dia jumlah. Tu. Maka dia kata dari sekira-kira at-ta'alluqu wa adamu. Dari sekira-kira bertakluk, bertugas. Kalau tilik dari segi bertugas wa adamuhu adamu ta'alluqi. Sifat ma'ani
dari segi berkija dan tak berkija. Ni so tilik dari segi tu. Daripada segi bertakluk dan tidak bertakluk, kalau tilik kau bertakluk tak bertakluk, ya tubik mari. Ada satu bagai. Wa min haisu umumuhu lil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Atop kepada min haisu dulu. Dan dari sekira-kira, dari segi umumnya, umum takluk, umumuhu umum ta'alluqi, dari sekira-kira meratai oleh bertugas itu, meratai umum takluk orang panggil. Dari sekira-kira umumnya umum takluk, umum-umum lil wajibat, umum akan lam zaidah jadi maf'ul pada lafaz umumu, idafah umumu kepada hu, idafah masdar kepada fa'il. Dari sekira-kira umum olehnya oleh takluk, umum akan segala perkara yang wajib. Kalau tilik ke umum benda wajib, jadi maksud tugas pergi kepada benda wajib. Wal jaizati, dan segala perkara yang harus. Wal mustahilati, dan segala perkara yang mustahil. Jadi umum rata pergi ketiga benda ni. Tu tilik kau tu. Tu so dah. Situ. Apa dah? So, dua. Wa khususuhu bil mumkinati, atau kepada umumuhu, dan dari sekira-kira khususnya, khusus takluk tu, khusus ta'alluqi, tertentu takluk, tertentu tugas tu, khusus takluk bil mumkinati, khusus takluk tu dengan benda mungkin, dengan segala benda mungkin saja tu kerti di madah khusus tu dah. Tu saja tu. Dan khususnya khusus takluk tu dengan segala benda mungkin saja. Ni tiga. Kha dengan benda mungkin je. Takluk kha ke benda mungkin je. Tu baik tiga dah situ. Wa bil mawjudati, atau kepada bil mumkinati. Dan tertentunya takluk tu, tertentu dengan segala benda yang maujudat, segala benda yang ada jua. Kha dengan benda maujud je. Benda tak maujud, dia tak takluk. Kalau kira dari segi tu, aqsamun arba'atun, ialah segala bagai yang empat. Tutubik bagai pak. Ni kita nak buat dengan winapok mudah-mudah gitu dulu. Lepas tu depan tu dia hurai panjang lebar tu. Tak baca pun tak pada. Kena. Tak baca pun tak pada, dia buat winapok dah. Jadi sifat ma'ani ni terbit tiga grup. Tu tilik kau takluk, ta'alluq, adamut ta'alluq, takluk tak takluk. Kau mana? Tilik kau takluk tak takluk? Kau mana? Semuanya takluk. Malaikat hayat. Semuanya takluk belakang malaikat hayat. Yang kedua, tilik ke mana? Tilik kepada apa? Yang kedua tu dari sekira umum benda wajib, benda mustahil, benda haram. Umum ta'alluq lil wajibat, al jaizat, al mustahilat,
Taufik mana? Takluk kepada benda wajib, benda jaiz, benda mustahil. Kena kepada ilmu dan kalam je. Sifat ilmu tahulah kau. Benda wajib punya tahu, benda jaiz punya tahu, benda mustahil punya tahu. Kalam pun berkata. Benda wajib pun dia berkata. Benda haram pun dia bercerita. Benda mustahil pun dia mengkhabar royak. Tu tu. Lain pada tu tak. 3 ni. Tilik kau tu. Tilik kat mana pula? Tilik kepada khusus dengan benda mungkin dah. Khusus ta'alluq. Ta'alluq bil mumkinat faqat. Faqat tu lafaz khusus tu menentu dah sebenarnya. Takluk kepada benda mungkin je. Gapo? Takluk benda mungkin je. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Qudrat iradat. Nampak? Lepas tu yang keempat, khusus takluk bil maujudat je. Takluk kepada benda ada ya. Mana? Wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfazil maqama kalamu wa sam'u wal ibsaru hawan ilahul wajibul apa? Wan ilahul fa'ilul mukhtaru. Jadi cukup lagi? Tu Samek basat. Tu Qudrat iradat ilmu hayat samek basat kalam. Ada 7 sifat tu pecah geruk. Hayat tu duduk kau tak takluk pun. Tu takluk benda wajibat saja 2, takluk benda mungkin saja 2, takluk benda mewujud saja 2. Boleh? Tu dah min haisu ya kira kot. Habis itu tu. Maka kalau kita tilik sini kita fahamlah hak musannaf riwayat tu al-awwalu ma yata'allaqu bil mumkinati. Tengok ayat kita baca lalu-lalu gitu ya dah. Al-awwalu ma yata'allaqu bil mumkinati ay faqat wa hiya dan iaitu ma yata'allaqu tu al-qudratu wal iradatu 2. Lakin tapi sungguh pun nampak serupa dah. Lakin ta'alluqul ula as-sifatil ula iaitulah ad-qudrah tu. Ta'alluqul ijadin wa i'damin. Takluk mengada meniada kerjaan dia tu. Wa ta'alluqus tsaniyati wa ta'alluqus sifatis tsaniyah jadi wahyal iradah tu ta'alluqu taqsisin takluk menentukan benda mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas benda mungkin. Kita royak dah dulu, hurai dah, ingat dah. Tu hak tu beza sikit. Dia nampaknya takluk benda mungkin juga pun. Ni sini. Takluk benda mungkin tapi
Ya beza sikit. Lagu mana? Qudrat ni takluk kepada mungkin tapi takluk ijad wa i'dam. Iradat takluk kepada mungkin juga, takluk taksis. Nama dia. Boleh. Habis. Situ. Satu lagi, wasani ma yata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati wa huwa ma yata'allaqu tu al ilmu wal kalamu, ilmu dan kalam. Hak tu takluk ke benda-benda jaiz, benda mustahil, benda wajib, tiga perkara, ilmu dan kalam. Tapi beza sikit, lakin atau lakinna ta'alluqal awwali, dia kecil awal pula dah. Tu. Tu. Tetapi takluk yang pertama, takluk oleh yang pertama, ia iktibar apa tu? Merujuk kepada ahli ilmu. Tu. Tetapi takluk yang pertama, takluk oleh sifat yang pertama, oleh lafaz al-ilmu tu, oleh sifat ilmu tu. Takluk oleh ilmu, ta'alluqul awali ay ta'alluqul ilmi itulah. Tetapi bermula takluk ilmu itu ta'alluqun kisyafin, ialah takluk ternyata. Takluk iaitu ternyata. Idafah lil bayan. Takluk ternyata. Takluk ternyata apa panggil? Nyata klik kedua. Ilmu tu. Ia tahu belaka kan? Tahu benda wajib, tahu benda mustahil, tahu benda haram. Tahu nyata, tahu nyata. Tapi takluk kalam ni bukan takluk nyata, takluk dilalah. Wa ta'alluqus tsani atau wa ta'alluqa, ikutlah. Kalau kita baca lakinna boleh tu. Atau lakin mukhaffaf min as-saqilah, pakai ta'alluqu. Ia tak beramal. Lakin ta'alluqul awwali ta'alluqun kisyafin wa ta'alluqus tsani ta'alluqu dilalatin. Takluk oleh yang kedua ai ta'alluqul kalami tu. Dan bermula takluk kalam tu ialah ta'alluqu dilalatin. Takluk ialah menunjuk. Takluk iaitu menunjuk, menunjuk, memberitahu. Wa ya'wi tahu. Tu. Ya kalam ni, sifat perkata ni kerjanya wi tahu, wi reti. Ilmu kerja dia nya wi nyata, klik kedua. Tu. Tu maknanya. Tak serupa dah situ. Walaupun sama-sama tuju kepada bertiga benda tu sama je, tapi tak serupa sikit. Itulah. Wasalithu ma yata'allaku bil mawjudati faqat. Barang yang bertakluk, ia barang tu bertakluk dengan segala benda yang maujud saja. Ingat tak benda maujud? Benda yang ada ni apa takrif dia? Benda yang sah didapati dengan mana-mana daripada lima pencerahan yang lima tu. Mana-mana satu daripada lima jalan tu kita dapat dengan mana-mana cara, dikatakan benda tu benda maujud. Maka takluk dengan benda maujud je. Mana ma tu wa huwa, dan iaitu ma yata'allaqu bil maujudat tu ialah as-sam'u, sifat pendengar. Ya dengar belaka, ikut benda tu ada sudah. Dan ada ya dengar belaka. Sama ada benda maujud tu qadim, sama ada benda maujud tu hadis. Tak bercara, ya dengar belaka. Kalau benda maujud yang qadim iaitu zat dan sifat ma'ani dia, dia dengar sedia kala lagi dah. Kalau benda maujud itu baru, tengok pula. Kalau tak ada lagi, baru tapi tak ada lagi. Benda baru tapi tak ada lagi, maka patut nak dengar. Bila ada pak, dengar selalu. Tu hak tu kita dah bahas dah, ingat. Ingat tak tu? Kita tulis dah dulu. Wal basaru, dan basar sifat pelihat. Masya-Allah nah. Warabi'u, dan bermula yang keempat itu ma yata'allaku ma la yata'allaku bi syai'in. Panai ya waya. Padahal kalau kira-kira sungguh dia sebut min haisu ta'alluqu wal adamu, ya kecil hak tu mula-mula.
Tu tapi bila hurai tu mari hurai hok ning belakang. Ni orang panggil sebut atas jalan lafun wa nasrun musyawwash ni. Tak tu aturan dak. Lafun ni lipat, nasrun ni buka, musyawwah ni kaca. Orang panggil lipat buka, lipat kaca. Tak sebut muratab ni lipat buka teratur molek. Tu. Tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, wa ma la yata'allaku bi syai' ialah barang yang tidak takluk ia bi syai'in dengan sesuatu pun, tak bertakluk ia dengan satu perkara pun dak, tak ada takluk dak. Tu. Mana wa huwa, dan iaitu ma la yata'allaku bi syai'in tu ialah al hayatu, sifat perhidup dah, sifat perhidup. Summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Tu dalam Jauharah kata dah. Tu faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat wa wahdatan aujib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakil ammazi. Ni amma ni wa amma aidan wajiban wal mumtani' tiga dah. Wa mislu za kalamuhu, tu ilmu dan kalam. Tu tiga. Wa mislu za kalamuhu falnattabi' wa kullu mawjudin anid lisam'i bih. Sama' ni tuju kepada benda maujud saja. Kazal basat, sifat basat pun sebab tu juga. Idrakuhu, kalau sifat idrak pun sebab tu juga. Inki labih, jika dikatakan kalau bina atas pendapat ulama isbatkan sifat idrak tu pun tuju kepada benda mungkin juga. Benda maujud juga. Wa kullu mawjudin anid lisam'i bih kazal basat idrakuhu inki labih. Tu. Lepas tu apa dia? Kullu mawjudin, habislah dah. Habislah. Tu. Lepas tu hayat duk mana? Apa dulu? Ingkai lebih. Betul mana plot dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat wa wahdatan ujib laha wa mislu zi iradatun wal ilmu lakil ammazi wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mislu za kalamuhu falnattabi' wa kullu mawjudin anil lis-sam'i bi kadzal basat idrakuhu inkila bih wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Duduk situ. Tu. Hayat tak ada takluk dengan apa. Duduk situ. Tu syahid dia. Weh situ. Wala yajibu 'alal mukallafi, ni tak wajib ni nyata. Wala yajibu 'alal mukallafi, dan tidak wajib. Yani wujuban ainian, tidak wajib sebagai wajib yang basah, fardu ain itulah. Tak wajib 'alal mukallafi, tidak wajib di atas mukallaf. Tak wajib ma'rifatu hadhihi ta'alluqati, tak reti pun tak apa. Takluk kepada maujud, takluk. Ni kira 3 4 ni. Tak wajib. Mak sebai cai, mak kata tak wajib. Aku semua sebai. Jangan kita ngaji ponok tu pakai dah, kena usaha ngaji lah walaupun mendapat duit bayar pun. Ni orang kampung tak kena duk hurai banyak dah. Tak kena duk royak. Cik dah takluk benda maujud. Nak ingat molek 4 perkara ni. Takluk. Tak. Tak wajib dah. Oleh mengenan hazihi ta'alluqati, akan segala ini takluk. Tu tak kena duk. Sebab apa kata la yajib? Ila pada la yajib. Lianna zalika, kerana bahwasanya dimakai itu al-mazkura min ma'rifati hadhihi ta'alluqat. Kerana bahwasanya dimakian itu yang tersebut daripada mengenal ke ini takluk ni, benda ni khaba'anna kainun, adalah ia min ghawamid ilmil kalami, daripada ilmu kalam yang dalam. Ghawamid, idafah ghawamid kepada ilmi, idafah sifat kepada mausuf. Jadi min ilmil kalami al-ghamidi, daripada ilmu kalam yang dalam. Orang panggil ilmu usuh dalam dah ni. Maksudnya dalam dah.
Dalam pun tak lemah lagi. Cuma syarat jaga dah. Tak apalah. Orang kampung ni yo kaki dia panak ya. Maksud dia kadang-kadang siapa ke sekadar poho pun yo sedalan dah. Tu. Sepoho kita tapi dia turun tu ning sapal dada. Padahal kita ni sapa poho ya. Bagi dia turun gitu sapa dada dah. Hati rasa dalai bagi dia. Maka tak wajib orang panggil. Betul? Ni bagi takluk kata apa dia kudrat takluk kepada kena bagi tu baik. Kudrat iradat takluk kepada benda mungkin. Kena ingat takluk ijab i'dam. Tu iradat takluk taksis. Tu kena tahu tu misalnya duk bangkap. Ilmu ni kita ngajar ni kita royak dia. Tahu benda gapo, tahu sudah. Keduk mari pula takluk kepada orang panggil kita duk bagi segala takluk ni. Ta'alluqat yang tipak ni. Pak ni. Tu. Maksudnya tak wajib sebagai wajib fardu ain. Nampak tu dah. Tu. Lepas tu kita kata, kita royak ke dia, kata tu tahu benda gapo tu, hak tu tak apalah. Tapi video tu mai duk kena takluk lagu ni. Takluk apa? Takluk ta'sir. Tu kudrat takluk ta'sir, iradat takluk taksis. Tu. Kalam takluk idalah. Tu. Lepas tu ilmu takluk inkishaf. Tu kena takluk lagu tu. Hak tu maksudnya mendalam dah. Tu kerja dia. Kita royak kerjaan dia. Tu sebab tu jadi kita kalau kita hurai sifat 20 pun kita royak sifat yang ada pada zat. Dengan sifat tu Tuhan kita mengada meniada. Buat segala-gala benda mungkin royak gitu ya. Tu. Khoduk mari duk bahas takluk tu. Ni kadang-kadang duk bahas makna takluk pula dah. Takluk ni makna apa? Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Pula dah khoduk hurai takluk tu. Ai kau dah pening dah. Malaikat hak cidik-cidik tu hak pasal jenis nak mengaji tu kita tengok keadaan lah. Kadang-kadang orang tu put ngaji fardu ain mari lepas belaka dah wasa nak tahu hak dalai lagi. Kita kena lagi selapis. Cuba tengoklah kita asal etika hak dia sebut gapo dik. Dia tak ada royak di takluk gitu gini. Hanya tu asal etika ni hak wajib fardu ain dah. Wajib fardu ain dah. Tu. Sekadar tu ya. Kita tak mari duk bahas tu bait 3 tapi hak ni tu untuk kita. Untuk kita. Tengok supaya dengan wujud ainil mawjud ialah juga. Hak tu tak kena ada royak dah. Masuk le rawami'in min kalam. Hak tu tak wajib. Wujud ni ainil mawjud ke ghairul mawjud ke ialah juga. Tu. Habis itu dah. Kemudian kata pada rumah dah. Boleh tak pergi? Tak boleh pergi. Pergi lagi. Ada dah. Kata pukul 11 dah. Kalau boleh puasa baru nak mulai ya ni. Pukul 11. Boleh puasa ni baru nak mulai. Baru habis qasidah ya. Betul dah. Tapi boleh tak puasa ni kita baca cara tak puasa pula. Pagi kita baca, lepas zuhur kita baca. InsyaAllah tak banyak hari dah ni nak kata tak ni. Kemudian kata wal jaizu fi haqqihi ta'ala fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ni kena hurai sikit lagi nah. Nanti semula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'
ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا علما تقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر قلاني والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا صلى وسلم ربي والحمد لله في البر والتنال حمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلاءنا أتقياء علماء نوصى بالخير ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا رب قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه